Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. So, hari ini kita bertemu kembali. Nama saya Hanif Bedrus, di mana saya memberikan tips-tips tentang blogging, tips-tips tentang Facebook Ads dan tips tentang Shopee atau marketplace lah. So, saya mendapat satu pertanyaan yang jujur daripada subscriber saya, di mana beliau bertanya, adakah sebagai seorang dropshipping kita akan menjadi kaya menjadi kaya raya di mana kita memiliki sebuah kita Mercedes, rumah banglo, dan sebagainya lah. So, secara realitinya, jika anda amalkan teknik saya sekarang ini, di mana saya memberikan tunjuk ajar buat dropshipping menggunakan content atau service value dan atau recognizekan anda punya produk, dengan cara ini, dengan sedihnya saya mengatakan anda tidak akan jadi kaya. Kerana jika anda berusaha lebih hebat lagi, sebagai contohnya lah, katakan anda setai muka beberapa kedai marketplace menggunakan kompeten atau service value, katakanlah, di mana anda mendapat jualan sehingga sebulan RM35,000 sebulan jualan, dan keuntungan anda adalah lebih kurang dalam 20% lah untuk setiap produk. Okey, saya beritahu. So, RM35,000 jualan, di mana anda telah menyertai free shipping, 10% cashback, transaction fees, anda kena tolak 9%. Itu paling maksimum dah 9%, anda tinggal 11%. Okey. Lepas tu, ini pula kena dicampur kira, anda menaburkan 30% tu, anda taburkan 1% sajalah untuk Shopee Ads anda. Anda kena buat iklan RM35,000 sebulan jualan tanpa membuat paid orang kata iklan. Tak mungkin anda akan dapat RM35,000, betul? So, anda buat iklan sedikit, anda untunglah dalam 10%. Untung bersih anda adalah 10%. Daripada RM35,000 itu, anda untung 10%, anda hanya mendapat RM3,500. Itu kalau jualan anda RM35,000 sebulan. Itulah ukuran saya sebagai seorang dropshipper yang baru mula berdropshipping. Itulah nilai yang saya rasa boleh mampu kita dapat jika anda berusaha memang hebat betul lah, dengan produk yang cukup banyak, dengan kedai Shopee yang anda boleh perbagaikan niche atau Lazada, perbagaikan niche anda full swing semua dengan produk listing yang baik, dengan iklan yang baik, anda boleh mendapat RM35,000 sebulan untuk sales anda. Okey. Artinya untung anda RM3,500. Okey. Anda kata dapat RM3,000, anda dapat RM300 sebulan saja. So, adakah ini satu bentuk, adakah dropshipper yang akan memberi kekayaan? Tidak. Oleh itu, bagaimana, Hanif, untuk kita memastikan RM30,000 terlalu banyak, Hanif? Dengan 10% keuntungan, saya sebulan pun dapat RM1,000 je. RM1,000 sales. Artinya saya dapat dalam RM100 sebulan keuntungan saya. Itu adalah realiti itu semua. Itu adalah perkara biasa untuk semua orang. Anda dapat RM100. Tetapi kenapa saya menekankan atau memberikan tutorial sebentuk seperti ini? Kerana ini merupakan salah satu kata perjalanan kehidupan. Okey, perjalanan dalam bisnes online anda dengan cara yang teratur, di mana kita harus memudahkan. Jika anda seorang yang tidak punya experience dalam bidang online ini, anda harus mencuba teknik sahaja kat ini, di mana anda akan pelajari bagaimana untuk berusaha dengan customer, bagaimana untuk memahami pertanyaan dari customer, bagaimana sistem yang dilakukan di Shopee atau Lazada, kerana mereka adalah semila dengan e-commerce website yang ada. Kemudian anda boleh memahami bagaimana untuk kira stok yang kurang, perlukah saya buat ads atau tidak, stok yang banyak, perlukah saya jadikan sebagai winning product, bagaimana cari winning product, bagaimana untuk buat maintenance anda di Shopee, dan bagaimana untuk dapatkan sales yang lebih advance melalui Facebook Ads atau juga menggunakan blog. Ini semua adalah hala tuju untuk menjadi lebih berjaya lagi. Di end, kita nak mendapatkan, mungkin anda mahukan sebuah e-commerce website, di endnya baru anda boleh buat jika anda mempunyai knowledge kat situ. Faham? So, dia adalah satu perjalanan yang panjang, dan jangan buat sekali ini, jangan fikirkan tentang kekayaan. Fikirkan jangan rugi. Itu yang paling penting. Anda tidak rugi dalam menjalankan bisnes online ini. Okey. Mungkin anda akan rugi pada mulaannya, di mana anda beria membuat Shopee Ads atau Facebook Ads
sehingga sehingga anda menjadi rugi. Rugi kerana membuat eksperimen menggunakan Facebook Ads atau Shopee Ads ini adalah sesuatu yang saya sesuatu yang saya boleh terima lah, kerana kita menjalankan eksperimen untuk benda tu. Bukannya kita rugi menjual di bisnes online disebabkan kita salah setting shipping, kita salah setting harga produk. Itu tidak boleh berlaku lah. So anda akan melalui semua itu semua. Okey. So Hanif, bagaimana untuk si masalah ni? Soalan yang kedua lah. So anda untuk permulaan, anda ambil dua option yang saya boleh berikan. Yang pertama, anda harus punya produk anda sendiri, di mana anda boleh masuk ke dalam kedai Shopee anda ada fokus untuk jual produk anda sendiri. Contoh, anda membuat sambal kan. Sekarang tengah popular ni, semua orang satu Malaysia semua jual sambal. Sejak sambal cep tu ada, semua jual sambal lah. Sambal kini menjadi satu saingan yang cukup hebat lah di pasaran di online lah. So jangan banyak sambal lah. Macam tu kita buat sambal. Kita jual sambal, kita dapat untung dalam RM10, RM15 satu sambal. So tolak kos, tolak ni semua, kita masih lagi untung dalam RM13, RM12. Dan sebulan jika kita jual dalam 100 sambal, kita dapat RM1,200 lah untung. Itu adalah produk anda sendiri. Atau anda menjual produk yang margin untung, itu produk anda sendiri. Kedua, menjual produk yang margin untung yang lebih tinggi, di mana untuk saya dan mestilah lebih RM20 ke atas satu produk itu. Okey. Dan ketiga, anda harus mintai dropshipping yang lain dikatanya produk. Anda mintai dropshipping yang lain, di mana saya beritahu tadi haruslah mempunyai keuntungan RM20 ke atas. Seperti di Malaysia ni, masalah kita satu sajalah, dropshipping kita masih lagi menggambarkan cara tradisional. Di mana jika tentu anda menjadi ejen kepada sebuah syarikat atau founder, anda nak order barang atau anda menjadi ejen seorang stokis lah, jadi seorang stokis, ambil barang dia, anda nak order barang, anda atas WhatsApp dan hantar receipt kepada dia, baru dia hantarkan barang tu kepada customer anda. Itu semua proses-proses yang agak menyusahkan lah. Dan kedua, jika itu dropshipping yang pertama, kita menjadi ejen untuk dia. Lepas tu kita dapat order, kita buat pembayaran kepada dia, nombor orang tu kita WhatsApp pada dia, dia akan postkan. Itu satu. Itu semua benda-benda yang menyusahkan. Saya tak suka lah buat benda tu. Kedua, dropshipping kedua dengan menggunakan website lah. Menggunakan website di mana jika di Shopee terdapat order, anda akan order di website mereka dan anda akan dan mereka akan postkan ke customer anda lah. Itu masih lagi saya berterima kerana dia masih sistem online lagi. Okey. Dan nombor 3 ada lagi, dia menggunakan sebagai dropshipping di Shopee. Di mana dia, jika anda menjadi ejen, jika pergi ke dropshipping di Shopee, anda menjadi ejen mereka. Dan jika ada order daripada customer anda akan order melalui kedai Shopee mereka dan berikan alamat dan mereka postkan. Itulah beberapa teknik saya nampak yang tradisional yang digunakan, banyak digunakan di Malaysia, kecuali ada improvement dalam website lah, di mana kita dapat order dari customer di Shopee dan kita akan pergi website dan kita manually kita akan postkan. Itu adalah beberapa dropshipping yang boleh anda buat. Tapi dengan syarat jika itu semua adalah kerja tambahan. Kerja tambahan, anda memerlukan keuntungan lebih daripada RM20 dan anda boleh mampu untuk membuat Facebook Ads yang lebih baik lagi dengan keuntungan sedemikian. Dan lagi banyak produk anda jual, lagi murah anda punya barangan. Itu cara dia. Dua cara. Produk sendiri atau menjadi dropshipping kepada ejen-ejen yang lain dengan beberapa metod tersebut lah. Kalau auto secondary memang kita buat sekarang ni adalah tidak menguntungkan. Okey, bukan tidak menguntungkan, tidak memberikan pulangan yang hebat sangat. Okey, saya anda faham. Bolehkah dropship menjadi kaya? Dengan cara saya sekarang ni, anda tidak akan jadi kaya. Anda harus upgrade diri anda untuk belajar bagaimana membuat produk sendiri atau di dropship lain. Tetapi untuk mendapatkan semua ini, untuk memahami teknik-teknik ini semua, anda harus punya ilmu. Dan ilmu itu harus bermula daripada dropshipping ini. Okey, yang tidak menyusahkan anda. Itu cara yang terbaik. Okey, dan kemudian dari situ kita akan upgrade dah semasa. Jangan terburu-buru lah nak menjadi kaya. Saya beritahu, ini pengalaman saya. Terburu tu menyebabkan anda terjatuh. Kerana anda terjadi ilmu, anda harus setkan diri anda dengan ilmu yang cukup banyak atau di diri anda. So, anda jangan terburu-buru. Okey, saya nasihat kepada anda, step by step,
pelajari satu persatu, dan kemudian baru kita pergi. Kita akan jatuh dan bangun banyak kali tapi itu semua adalah learn kita. Tapi kita tak nak jatuh terus ke gaung. Kita tak nak. Kita nak perniagaan bisnes ni jatuh dan bangun ada, tapi janganlah sampai jatuh ke gaung langsung tak boleh bangun. Kerana anda terburu-buru. Okey, saya faham masa kat sini Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jangan lupa untuk subscribe itu channel saya. Dan untuk pertanyaan saudara saya ini ada satu jawapan yang pahit untuk anda lah, tetapi dia bukannya satu orang kata penutup. Biasanya ni adalah infinity. Anda boleh maju ke depan dengan lebih bagus lagi, tetapi kena bersabar. Ingat ayat saya itu dan dapatkan ilmu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.